حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم أخرجنا من النار وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Iqtinamul Fawaid pada Fatimah yang ke-5 dah. Al-Khamisah, betul tak? Thaniyah. Salah betul. Al-Thaniyah. Al-Thaniyah yang kedua. Masail muhimmah. Yang pertama dia. Yang keseterusnya ya Al-Thaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi alamin. Al-Thaniyatu, yang kedua daripada masail al-muhimmah, ukhtulifa fi awalil wajibat. Dikhilaf pada masalah awal perkara wajib. Apakah perkara awal-awal kewajipan ke atas setiap mukallaf? Faqila an-nadharu wal istidlal. Ada mengatakan ialah nazar dan istidlal. Meneliti dan memerhatikan. Penelitian dan pemerhatian akal. Makna berfikir pada mencari dan pada mencapai kepada adanya Tuhan bagi alam ini. Wakilah ada mengatakan selain daripadanya. Wa qala ibn Abi Jamrata wa naqala al-Baji an syaikhihi as-Samnani anna al-qawla bi anna an-nadhara wal istidlala, sebagaimana dinukilkan bahawa pandangan yang mengatakan nazar dan istidlal tu awalul wajibat mas'alatun min al-i'tizal. Ini satu masalah yang timbul dengan sebab mazhab Mu'tazilah, daripada pandangan i'tizal. Baqiyat fil mazhab, yang masih tinggal sisa-sisa itu dalam mazhab Maliki, ala man i'taqadaha, di atas orang yang mengatakan. Sebab itu ada di kalangan ahli sunnah juga cenderung mengatakan awalul wajib an-nazar wal istidlal. Itulah pandangan dia. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Jauharah, fanzur ila nafsika thumma taqili il alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'an fil kamil lakin bihi sama dalil alami waktu. So nazar di situlah dalam perbincangan B itu dibincangkan apakah perkara awal yang wajib ke atas mukallaf. Jadi qaul yang tahqiqnya mengatakan, yang mengatakan nazar istidlal awalul wajib min haitsul wasail, dari segi wajib wasilah, kerana nazar dan istidlal itu wasilah yang menyampaikan kepada makrifat. Ada mengatakan makrifat itu awalul wajib, makrifat itu sendiri. Waktu min haisul maqasid, min haisul maqsid, na'am, al-ma'rifah lah, waktulah perkara yang paling naknya, sama ada dengan nazar tak nazar dapat makrifah, maka selesai dah waktu maksudnya. Tapi yang mengatakan nazar atau istidlal itu awal wajib atas dasar kita nak mentabrirkan, nak menerimalah pandangan tu, maka kita boleh kata awal wajib dari segi wasail. Cuma di sini kata Ibnu Abi Jamrah bahawa isu ini berlaku kerana sebab perbahasan i'tizal yang meresap masuk, jadi dibincangkan. Sebahagian mengatakan awal wajib an-nazar wal istidlal. Kalau kita tengok pihak yang menghujung kepada Asy'ariyah, dia kata, dia tuduh Asy'ariyah perkara pertama yang wajib apa dia? Ini Izzah? Yang biasa dituduh Asy'ariyah. Tapi salah tuduhan tu. Wahabi saya kata. Bukan pakar ni. Makrifah ke, istidlal nazar ke, segi apa dia? Awalul wajib. Syak. Asyak.
Lepas tu dia ambil lah pandangan-pandangan daripada ahli falsafah. Dan ada sebahagian ulama kita kadang ambil pandangan itu tujuan untuk merok balik. Dia kata Asy'ariyah ni lah mengatakan bahawa pertama wajib kena syok dulu. Untuk kita yakin kena syok dulu. Tengok dia ngarut tak? Kena syok dulu. Kena syok dulu untuk sampai pada yakin kita kena mari persoalan. Jadi benda yang pertama perlu buat ialah syok dulu. Ini sama macam pandangan golongan orientalis dan juga orang barat. Tak, untuk mereka mencapai yakin mereka syok dulu. Tak? Prinsip-prinsip antara ahli teologi barat tu. Skepticism. Jadi kita kena syok dulu. Syok itu yang akan melahirkan nazar. Jadi sebelum nazar tu ada dulu. Iaitu syok itu. Sikap skeptik perasaan tu yang melahirkan kita nak mencari. Lepas mencari baru kita sampai kepada pengetahuan makrifat. Jadi seakan-akan mengagungkan syok. Padahal syok tu bukan kita perlu cari syok tu. Awal wajib ialah nazar. Sama ada syok tak ada syok dah kira. Okey. Wa qila ghairu dhalika. Min al-i'tizal baqiyat fi al-madhhab ala man i'taqadaha. Kita tahu juga kata apa yang orang kata terhadap kita dan kita kena tahu kenapa punca keluarnya pandangan tersebut. Maknanya benda ini pentinglah untuk proses debat ke ataupun untuk menundukkan pihak lawan. Al-thalithah, yang ketiga, al-kufru khilaful iman. Kufur itu lawan bagi iman. Fahuwa adamu tasdiqir rasul fi ba'di ma ulima maji'uhu bihi daruratan. Iaitu tidak membenarkan Nabi pada sebahagian apa yang diketahui datangnya Nabi dengan ba'di tu daruratan. Ada gangguan suara keluar sikit-sikit. Sekejap tolong maklum kalau ada gangguan suara ni. Okey. Saya Hakim. Okey dah suara. Oh patut pun ni tak pakai. Okey. Okey dah. Boleh mana tadi? Maka kufur ini khilaf, lawan kepada keimanan. Apa makna kufur? Adamu tasdiqir rasul, tidak membenarkan rasul fi ba'dhi ma ulima, pada sebahagian apa yang diketahui maji'uhu, apa yang dibawa datang oleh Nabi dengannya, dengan ba'dhi ma tadilah. Daruratan, secara mudah, secara senang yang semua orang boleh tahu, bukan dengan secara nazar. Okey, benda yang Nabi bawa datang yang diketahui secara umum, tiba-tiba kita tak beriman. Itu panggil kufur. Itu panggil kufur. Dalam takrif Pati Faridah kan? Pati Faridah baru ni kan? Betul? Dia mentakrifkan kufur, iman dan kufur tu kan? Iman tu membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi, yang Nabi bawa yang diketahui secara darurah, tanpa perlu fikir dan tanpa perlu tanpa perlu nazar. Okey. Fa in qila. Jadi sini daruratan ni keluarlah benda yang Nabi bawa datang tapi bukan semua orang tahu, perlu pada nazar. Itu penafian itu tidak bawa pada kufur lah. Kerana boleh jadi ada syubhah ataupun benda itu bukan maklum minad din bil darurah, benda yang bukan semua orang tahu. Fa in qila, maka jika dikatakan Fashadduz zunnar. Syaddu az-zunnar. Syaddu ni orang yang mengikat. Isim fa'il tu fa in qila syaddu daripada syaddada. Syadduz zunnar, yang memakai tali ikat, tali pinggang.
Tali pinggang mana? Tali pinggang. Tengok orang padri pakai tali pinggang tu. Pok tali pinggang itu kan. Kan ada tali pinggang khusus kan. Wala bisul riyad. Okay. Dan yang memakai riyad. Riyad ni juga tali yang ikat di pinggang juga. Bil ikhtiyar dengan pilihannya. La yakunu kafiran. Tidak jadi kafir ke? Jadi dia kata orang yang pakai tali pinggang lah, sebab itu tanda orang ahli zimmah, orang kafir yang duduk dalam kerajaan Islam zaman dulu, dia akan pakai pengikat pinggang yang tertentu. Bukan tali pinggang, jangan terima tali pinggang kita tu. Ikat tali pinggang yang pakai di pinggang secara pakai yang khusus tu, untuk membezakan orang Islam dengan bukan Islam. Kalau seorang Islam pakai dengan ikhtiar, adakah dia jadi kafir? Tidakkah? La yakunu kafiran, tidak jadi kafir ke? Qulna, kami kata. Fa in qila kan, soalan. Jawabnya, ja'alahu Nabi SAW alamatan. Nabi jadikan pakaian itu tanda litakdzib, bagi pendustaan. Siapa pakai itu seakan dia mendustakan agama, sebab dia menyokong. Jadi pakaian memakai itu sebagai tanda bagi takdzib. Fahukima bihi alaih, maka dihukumkan dengan takdzib ke atas orang tadi. Katarkis solah, seperti meninggalkan semayang, indaman qala bitakfiri bihi min haitsu innahu alamah, di sisi orang yang mengatakan kufur dengan sebab tinggal semayang, sekira-kira tinggal semayang tu menjadi alamat. Tinggal semayang jadi alamat kepada orang tu dah tolak agama. Dari segi aspek itulah, pada yang mengatakan tinggal semayang tu jadi kafir. Maka di sini memakai itu alamat dia mendustakan agama Islam dia. Dari aspek tu. La min haitsu dzatuhu, bukan dari segi aspek pakai itu saja, ataupun aspek sini aspek tak semayang tu saja. Jadi keperkaitannya sebagai dia tanda kepada takdzib bagi agama. Okey. Ar-rabi'ah, yang keempat. Jadi hukumnya haram, pakai itu haram. Kufur ke tidak? Jawapannya tak kufur kalau tidak ada i'tikad gitulah. Cuma perbuatan itu haram. Sebab itu dia letak tu. Tapi kalau ada dengan tanda dia pakai sebagai takzib dan dia juga memang mengiktiraf agama lain, itu kufur lah. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-ma'rifatu ghairul iman. Ma'rifah itu lain daripada iman. Li'annaha tanfakku anhu, kerana makrifah itu boleh bercerai daripada keimanan. Boleh dipaham berasingan daripada pemahaman hakikat keimanan. Kenapa? Iz ahlul kitabi, kerana ahli kitab, ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka kenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak mereka. Lakinnahum, tetapi mereka la yusaddiquna, tidak membenarkan Nabi Muhammad. Kama akhbarallahu subhanahu, sebagaimana Allah Ta'ala cerita. Jadi mereka ada makrifat tapi tak ada iman. Ada makrifat tak ada iman. Jadi ahli makrifat tu tak mesti beriman lagi lah. Ajaran-ajaran makrifat tu. Itu jadi istilah dah. Makrifat di situ jadi istilah dah. Kepada satu kedudukan dalam agama dah. Kedudukan dalam tahap keimanan. Al-khamisatu, yang kelima. Qala al-muhaqqiqun, berkata ulama muhaqqiqun, al-imanu fi nafsihi la yazidu wa la yanqus. Iman pada dirinya itu, pada hakikatnya itu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ni Wahabi suka ni. Menyalahi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Sabar dulu. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang fi nafsihi. Li'annahu, kenapa? Li'annahu tasdiqu bil qalbi, kerana dia membenarkan dengan hati. Wat tasdiq, dan tasdiq pula syartuhu zuhur. Syaratnya ialah zahir, nyata.
Tasdik, syarat untuk tasdik itu mesti benda itu nak membenarkan, nyata kan. Wal a'malu, amalan-amalan itu laisat minhu, bukan daripada keimanan. Apa laisat minhu, laisat minat tasdik, bukan daripada tasdik. Fala yutasawwaru, bila amalan itu bukan daripada tasdik, fala tutasawwaru ziyadah, maka tidak boleh ditasawurkan berlaku penambahan dan pengurangan padanya, pada keimanan, daruratan, secara senangnya atau secara langsungnya. Darurat makna tanpa perlu kita fikir. Okey, iman tu apa? Iman kita kata tasdik. Iman itu ialah tasdik kan? Tasdik ni okey, tasdik itu tasdik hati. Tapi disyaratkan tasdik itu zahir lah. Maka dizahirkan dengan kalimah syahadah. Okey, amalan pula, amalan bukan daripada tasdik. Sebab amalan bukan kerja hati ni, amalan zahir maksudnya. Bukan kerja hati, bukan bentuk tasdik, dia amalan kan. Maka macam mana boleh kita bayangkan tasawuf ada bertambah dan berkurang pada keimanan dengan sebab amalan? Sebab amalan itu bukan hakikatnya tasdik, dia benda hak zahir. Okey. Okey, itu dulu. Jadi maknanya di sini seakan dia ambil pandangan apa? Pandangan mazhab mana ni? Mazhab Maturidiyah, yang mengatakan bahawa iman itu dipanggil aslul iman. Kita aslul iman, asal ataupun asas keimanan tu, hak tu la yazid wala yanqus. Ini nak terang hak tu lah. Okey, tengok. Ini yang disebut oleh Al-Maturidiyah, bahawa iman itu bila dah ada, dia tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Merujuk kepada aslul iman, asal keimanan. Qala al-Imam Abu Hamid, kata Imam Ghazali, wa ma ruya 'anis salaf, apa yang diriwayatkan daripada salafus soleh, min annahu yazidu wa yanqus, bahawa iman itu bertambah dan berkurang, fihi, pada iman itu bertambah, dalilun ala anna a'mala minhu, ini menjadi dalil bahawa amalan itu daripada iman. Walaisa ma'nahu, tapi bukan maknanya anna haqiqatahu tazidu wa tanqus, hakikat iman tu bertambah dan berkurang. Bukan makna hakikat tu bertambah kurang. Walakinna ma'nahu, tetapi maknanya ziyadatu samaratihi, bertambahnya hasil keimanan, buah keimanan. Wa faydhi nurihi, limpahan cahayanya, ala mahiyatihi, di atas hakikat keimanan. Ni kalam Jamil. Apa dia kata? Ni nak menghimpunkan antara pandangan yang kata tak bertambah dan berkurang, dan pandangan salafus soleh yang mengata al-iman yazid wa yanqus. Jadi prinsip kita kena faham juga ni. Sebab memang Wahabi guna hujah. Dia kata ahli sunnah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Maka mereka pun ambil pandangan salafus soleh yang mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Tu kena perbahas tu, kadang-kadang mereka baca tak baca hak khulasah akhirnya. Di sisi ahli sunnah Syairah Maturidiyah, al-iman yazid wa yanqus. Kita tidak lari pun daripada perkataan salaf. Iman bertambah dan berkurang. Itu yang dipegang. Ini pandangan setelah kita gabungkan dan kita tahqiqkan makna bagi perkataan salaf dan makna bagi perkataan ulama ahli kalam. Jadi hakikatnya iman yazid wa yanqus. Okey. Dah tu yang kata tidak bertambah. Yang tidak bertambah itu ialah pada haqiqatal iman wa asluhu. Hakikat keimanan ataupun asas keimanan tu, hak tu tak bertambah, tak berkurang. Sebab nak jadi beriman, dia kena beriman dengan Allah, Rasul. Kita katalah, kita letaklah 100%. Maknanya orang yang cukup syarat beriman dengan perkara ini, yakin penuh 100%. Dah 100% boleh bertambah.
100% beriman dah lah. Hak tambah tu benda lain dah. Nampak tak? Kurang tak panggil beriman. Jadi dia statik. Okay. Jadi yang statik yang tidak bertambah berkurang ni merujuk pada hakikat asal iman dan asas keimanan. Okay. Jadi hak kata bertambah dan berkurang tu ini bertambah dipanggil umur al-imaniyah. Perkara-perkara keimanan yang kita kata yang menyelubungi ataupun yang menghiasi keimanan. Jadi asas iman tu hak tu statik. Kemudian dia ada perkara-perkara lain. Yang kita kata menjadikan dia itu jadi indah. Mengelilingi dia kan. Jadi hak perkara yang mengelilingi dan menghiasi keimanan itulah yang bertambah dan berkurang. Sebagaimana kata Imam Ghazali, apa yang diriwayatkan daripada salafus soleh mengatakan bertambah dan berkurang, dalil annal a'mal min, amalan daripadanya. Makna amalan itu dikira daripada iman, tetapi bukan hakikat iman. Dipanggil umur al-imaniyah, perkara-perkara keimanan. Bukan makna hakikat, tetapi maknanya bertambah hasil daripada keimanan dan limpahan cahaya keimanan di atas hakikat tu. Jadi semakin indah, semakin hebat. Hak asal punca tu benda hak tak berubah. Hak lain tu akan menindahkan dan meneguhkannya. Okay. Wa an Malikin mithlu ma hahuna, daripada Imam Malik pun seumpama yang di sini, wa mithlu ma malis salaf, dan seumpama apa yang bagi salaf. Wa thalithuha yazid wa la yanqus. Pandangan ketiga mengatakan, yang pertama kata la yazid wa la yanqus. Yang kedua yazid wa yanqus. Yang ketiga yazid wa la yanqus. Bertambah tapi tidak berkurang. Iman ni dia akan bertambah tapi tidak berkurang. Qala ba'du masyayikhina, berkata sebahagian daripada guru-guru kami, amma imanul malaikati wal anbiya, adapun iman para malaikat dan para nabi, fala yanqusu ijma'an, maka tidak akan kurang secara ijma', ala jami'il aqwal, atas segala pandangan yang mengatakan bertambah ke tak bertambah, tak berkurang ke, iman nabi dan malaikat tidak akan berkurang selama-lamanya. Bahkan sentiasalah pada meningkat. Okay. As-sadisatu, seterusnya yang ke-6. Ada berapa? Ada berapa lagi? Ada 13 lagi? Banyak. As-sadisatu al-imanu makhlukun. Iman tu pula makhluk ke tak? Al-iman makhlukun. Iman tu makhluk dah. Kenapa? Li'annahu fi'lul abdi. Dia itu perbuatan hamba. Wa jami'u af'alihi makhluqatun lillah, dan sekalian perbuatan hamba tu makhluk Tuhan. Makhluqatun lillahi ta'ala ala ma taqarrara, atas apa yang telah dihuraikan. Jelaslah tu. Apa? Qala Imam Abu Hamid wa takallama salafu, telah berkata ulama salaf, fi annahu hal yasihu an yuqal, pada masalah adakah sah dikatakan al-iman ata'un minallah, iman itu anugerah daripada Allah. Boleh tak kita kata iman itu pemberian Tuhan? Minhum man jawaza zalik, antara ulama sebahagiannya mengatakan harus. Wa huwa ghairu sahih, itu tidak sahih katanya, li'annal abda mukallafun, hamba itu ditaklif. Kalau kata iman itu pemberian Tuhan, maknanya apa kerja hamba? Apakah aspek hamba, taklif hamba yang perlu mengadakan dan mencari, berusaha untuk iman? Kalau dia itu pemberian daripada Tuhan dah. Li'annal abd mukallafun bihi. Wal mu'ta, dan yang diberi, la yakunu mukallafan bihi, tidak dikira orang yang ditaklifkan. Ni iman tu benda hak memang anugerah ke benda hak kita kena usaha, tu maksudnya. Kalau iman tu hakikatnya lah anugerah Tuhan, jadi kalau usaha pun tak akan dapat kecuali dengan dianugerahkan. Dan bila anugerah, tak perlu usaha pun akan dapat. Faham? Jadi isu gitulah. Kita tak nafikan bahawa Allah Ta'ala memberi keimanan tu juga, itu memang perbuatan Tuhan. Jangan capu masalah pula.
Okay? Sekarang ni nak bicaranya begitu. Bila kata ata'u minallah, jadi dari segi aspek dia itu ata'. Bila ata' ni pemberian. Pemberian maknanya orang tu usaha ke tak usaha, bila nak beri dapat. Bila tak beri dia usaha pun takkan dapat. Maka di mana letak taklif? Sebab tu dia kata ghairu sahih li anna al-'abda mukallafun bihi, kerana hamba itu ditaklifkan dengan beriman. Wal mu'ta, dan orang yang diberi la yakunu mukallafan bihi, dia tidak ditaklifkan dengan perkara al-ata'. Wa majburan ala qabulil ata', dan dia itu digagahi untuk terima pemberian. Jadi hakikat ataupun pandangan yang makna tahqiqnya, iman itu ialah mukallaf, dia bukan pemberian. Dia itu dituntut dari aspek tuntutan lah, dari aspek tuntutan hamba. Kalau tengok dari segi perbuatan Tuhan, semua perbuatan Tuhan belaka. Dari segi aspek itu, maka dia itu perkara yang ditaklifkan. Okey. Maqdi, itu memang maqdi. Bezakan. Atak di sini. Sebab itu bila terjemah bahasa Melayu ni, kita kadang-kadang bahasa tu sama. Pemberian, penentuan. Okey, kena beza tu. Sini istilah atak pada penggunaan kalimah atak. Adapun iman tu sendiri maqdiyun, telah diqadakkan, ditentukan. Itu memang atak nafi tu. Okay. Itu pada penggunaan istilah atak. Amma taufiq, adapun taufiq lahu, taufik untuk beriman, wal hidayatu ilaih, dan hidayah petunjuk untuk beriman. Itu fa mu'tatun minallah, itu anugerah pemberian daripada Allah, wa fadlun minhu, itu kemurahan daripada Tuhan. Itu ya. Keimanan tu sendiri dia taklif. Adapun taufik untuk terima iman, hidayah petunjuk untuk pergi kepada keimanan, itu memang anugerah Tuhan. Sebab taufik hidayah bukan kita dituntut, waktu kita diberi. Tapi iman kita dituntut. Istilahnya gitulah, makna dilihat daripada aspek hamba itu mukallaf yang dituntut untuk beriman. Okey. Qalu, mereka berkata, wal huda minallah. Apa makna huda? Hidayah itu. Khalqul ihtida'i fil abdi. Allah mencipta hidayat pada hamba. Wal idlal khalqul dhalalah. Allah mencipta kesesatan pada hamba. Wal itbaqu ala annahu ta'ala lam yun'im 'alal kafir bil imani wal hidayah. Dan telah bersepakatlah, itbaq ni makna sepakat, para ulama mengatakan bahawa Allah tidak memberi nikmat kepada orang kafir dengan keimanan dan hidayah. Tak ada orang kafir, orang yang telah ditentukan kafir, orang ini tak ada akan terima sama sekali keimanan ataupun hidayah. Wa an'ama 'alal mu'minin bidzalik, dan Allah memberi nikmat ke atas orang mukmin dengan keimanan dan juga hidayah. As-sabi'atu, yang ketujuh, jumhurul asy'ariyati ala jawazil istisna'i fil iman. Jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan harus kita membuat istisna pada iman. Istisna ni makna insya-Allah. Istisna di sini makna lafaz insya-Allah. Bila kita kata saya beriman insya-Allah tu. Fayaqulul mu'min, maka boleh berkata orang mukmin kata ana mu'minun insya-Allah, saya beriman insya-Allah. Boleh tak nak kata insya-Allah? Sebab insya-Allah tu istisna. Kenapa istisna? Kan kita telah mengkaitkan kita beriman dengan insya-Allah, dengan masyiatillah. Maksudnya saya beriman kalau Tuhan nak. Maksudnya kalau Tuhan tak nak, tak beriman. Kalau Tuhan nak, beriman. Jadi istisna situ tu. Boleh ke kita kata kita ni beriman kalau Tuhan nak? Itu isunya. Jadi pandangan Asy'ariyah mengatakan tak ada masalah. Ana mu'minun insya-Allah. Wa alaihi salafu wa syafi'iyah. Dan di atas inilah pandangan ulama salaf dan ulama Syafi'iyah. Wa qala al-Maturidiyah wa Abu Hanifah, ulama aliran Maturidiyah dan Abu Hanifah kata la yajuz, tak boleh. Bal yuqalu ana mu'minun haqqan. Bahkan dia kena kata aku beriman dengan sungguh. Tak boleh kata insya-Allah. Insya-Allah ni macam dak yakin. Kalau Tuhan nak,
boleh jadi Tuhan nak je, Tuhan tak nak. Kita kaitkan iman kita dengan kehendak Tuhan. Jadi, mana kita tahu kehendak Tuhan? Jadi, di situ tidak ada keyakinan pada keimanan. Jadi, Maturidiyah kata, tak boleh kata lagi tu. Dia melihat kepada hakikat insya-Allah itu ialah ta'liq. Ta'liq dengan masyiah. Okay? Jadi, tidak ada jazam pada keimanan. Sebab tu tak boleh dia kena kata, ana mu'minun haqqan. Wa alaihil hujjah, dan atasnya hujjah yang telah disebut ala pandangan ni lah, pandangan Maturidiyah ni, fil qawaidi, dalam kitab qawaid. Qawaid dah tahulah ni. Kalau qawaid Imam Zarruq, qawaid apa? Qawaid tasawuf dia. Wallahu alam, kita tengoklah fil qawaid, dalam kitab qawaid. Wa alaihi, atas pandangan ini, hujjah untuk tolak pandangan ini telah disebut panjang dalam fil qawaidi. Okey. Okey. Okey, dah selesai lagi. Tengok, waqala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, lamma su'ila an dhalik, apabila ditanya beliau tentang demikian itu, amma ma tahillu bihi dhabihati, adapun perkara yang menghalalkan dengannya oleh sembelihanku, jadi sembelihanku jadi halal, wa tasihhu bihi salati, dan yang mengesahkan dengannya sembahyangku jadi sah, wa tajuzu bihi munakahati, dan jadi harus dengannya oleh menikahku, pernikahan sah sebab mukmin, sembelihan sah sebab mukmin, sembahyang sah sebab mukmin, menikah sah sebab mukmin, fa ana mu'minun haqqan, maka aku memang beriman secara sebenar. Wa amma ma adkhulu bihil jinan, adapun apa yang dapat aku masuk dengannya akan syurga, wa anju bihi minan niran, dan aku selamat dengannya daripada neraka, wa urdi bihir rahman, dan aku meredakan dengannya akan Tuhan, fa ana mu'minun insya-Allah, maka aku tu mukminun insya-Allah, aku ni beriman insya-Allah, harap-harapnya dengan kehendak Tuhan. Apa maksud? Jadi Hasan Basri jawab dalam dua situasi. Perkara yang melibatkan muamalat, perkara urusan dunia, maka hak tu kita kena kata kita berimanlah haqqan, sebab ini melibat benda yang perlu pada jazam, sebab melibatkan hukum sembahyang, hukum ibadat, hukum munakahat dan seumpamanya. Adapun melihatkan kepada perkara akhirat atau kesudahan seseorang itu di syurga atau di neraka, maka menyebut aku mukminun insya-Allah, ana mu insya-Allah itu tak salah, betul. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu perkara apa kesudahan nanti, di mana tempatnya nanti. Maka menyebut ana mukminun insya-Allah. Maka wa ala kullin, atas apa-apa pun daripada huraian tersebut, falistisna, istisna insya-Allah itu raji'un li ibhamil khatimah, kembali kepada ibham, tidak tahunya khatimah, kesudahan. Sebab tu kita sebut insya-Allah. Ulama yang membenar sebut insya-Allah kerana tak tahu kesudahan seseorang tu macam mana. Wa khaufiha, dan takut kepada khatimah su, maka dia pun mintalah dengan insya-Allah tu supaya Allah tamatkan, khatimahkan dia dengan keimanan. La li nafsil waqi', bukanlah istisna insya-Allah tu pada diri perkara yang berlaku fil hal, sekarang. Sekarang ni bukan insya-Allah sekarang. Macam tak yakin. Mu mukmin tak? Mukmin insya-Allah. Macam tak yakin tak? Macam nak makan tak lagi? Nak makan insya-Allah, boleh jadi makan, boleh tak makan. Kamu ni mukmin tak? Mukmin insya-Allah. Insya-Allah apa lagi beriman tak? Bukan kembali insya-Allah tu pada hak sekarang ni, tapi kepada apa? Kepada apa yang kesudahan seseorang tu. Nampak? Jadi ini taujih kalam bagi masalah ini. Dan para ulama dalam syurah-syurah kitab lain membuat taujih ataupun kita kata jamak dan juga mengharmonikan kalam ni dengan benda yang lebih mudah. Apa dia? Mengata insya-Allah atas jalan pertama, atas jalan hakikat insya-Allah itu tak boleh lah. Maknanya merujuk kepada keadaan sekarang. Seorang itu beriman sekarang ni, tiba-tiba orang kata dia kata aku mukminun, ana mukminun insya-Allah. Dengan dia kosakkan makna tidak tahu dia beriman atau tidak, sebab dia berkait dengan
dengan ilmu Tuhan kan. Maka hak tu memang tak boleh. Ta'liq dengan masyiah yang merujuk kepada hal keadaan wakil ketika itu dengan makna itu, makna ta'liq itu tidak sah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia syok pada keimanan dia. Adapun dengan sebut insya-Allah merujuk kepada khatimah, makna kesudahannya nanti di akhirat atau di sisi Allah, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Makna dia kata ana mukminun insya-Allah, makna mukmin di sisi Allah pada hakikat nanti. Itu tak ada masalah. Makna dia menyerahkan ilmu kepada Tuhan. Bukan dia menafikan dia itu beriman dengan jazam sekarang. Itu ada masalah, boleh. Dan yang seterusnya ialah dengan insya-Allah tu dengan makna tabarrukan, ambil berkat. Maknanya dia mengatakan dia beriman. Insya-Allah itu sebagai nak mengembalikan, nak ambil tabarruk, nak ambil berkat dengan kehendak Tuhan. Dengan sifat Tuhan, masyiatillah wa iradatihi, aku beriman insya-Allah. Bukan dia nak mentaklikkan keimanannya dengan kehendak Tuhan, bukan. Jadi yang dibenarkan sama ada insya-Allah dengan makna tabarruk ataupun merujuk kepada ma'alul amri, kesudahan perkara dia. Ya. Jadi itu Asy'ariyah membenarkan sebut insya-Allah atas dasar tu. Okay. Faminatu yang ke-8 qala Syekh Abu Abdullah Al-Bullali. Jelas tak dia tak? Ada perincian yang nak tertinggal, nak tak ingat. Ada. Kalau tabaruk sepakatlah. Bolehlah dengan makna tabarukan. Muskak 212. Qala Syekh Al-Bakmi Al-Kumi هذه مسألة اختلف فيها أيضا فذهب الشيخ الوهدي والصوفي إلى القول بذلك وذهب الحنفي وما وراء النهر إلى غيره والخلاف بالتحقيق خلاف في الحال makna maksud sekarang فالحنفي ينظر إلى ما هو متحقق في حالة الراهنة. Mazhab Hanafi melihat pada keadaan sekarang. Bila sekarang ni daya kata insya-Allah lah sebab sekarang beriman kan. Okay. Walidzalika qala illam yatahaqqaq al-iman minhu fa huwa kafir. Kalau tidak yakin keimanan, kafirlah sebab dia taraduk pada keimanan dia. Wa in tahaqqaqa fala yanbaghi an yuqayyada daf'an li tawahhumi syak min. Tidak saya dia dikaitkan dengan insya-Allah untuk menghilangkan syak daripadanya. Wa in kana dhalika yuzkaru ala sabil tabarruk. Walaupun disebut atasnya tabarruk, fal aula tarku dhalika daf'an li dhalika tahu. Untuk mengelakkan tawahum itu pandangan dia lah, untuk mengelakkan tawahum. Makna tawahum berlaku syak. Dah tu je. Ataupun tawahum orang yang dengar. Wal Asy'ariyah tu ini jawapan kepada apa? Pada Maturidiyah lah. Jawapan Maturidiyah. Wal Asy'ariyah yaqul al-aqibatu majhulah. Kesudahan seorang tu tidak ketahui. Wal imanul ladzi bihi najatu was sa'adatu majhul. Keimanan yang dengannya dapat keselamatan daripada neraka dan dapat kebahagiaan syurga itu tidak ketahui. Wa ilmullahi wa masyiatuhu muhitatun bil kul. Ilmu Tuhan dan kehendaknya merangkumi setiap perkara. Fa wajaba radul amru ila masyiatihi izharan lil faqah. Maka wajib kita serahkan perkara kepada kehendak Tuhan untuk menzahirkan kepada faqah, kebergantungan kita. Watarkan li tazkiyah, dan menolak kepada menyucikan diri kita, wa tiba'an li salafis salih, dan mengikut pada salafus salih. Jadi ini jawapan kepada apa? Ini Maturidiyah jawab lah ni. Maturidiyah jawab pada masalah insya-Allah tu. Tapi wa Asy'ariyah kita ada masalah lah. Kemudian Athaminatu qala Syekh Abu Abdullah Al-Bullali rahimahullah alladhi yadhharu min jihati syar'i, yang zahir daripada pihak syarak, wasti'malil lughati, dan penggunaan lughah, annal imana haqiqatun fil i'tiqadi majazun fil amali. Iman itu hakikatnya merujuk pada i'tiqad, majaz pada amal. Wal islamu aksuh. Islam itu lawannya. Islam tu hakikatnya pada amal, majaznya pada i'tiqad. Nampak? Faham? Bila sebut iman, dia merujuk pada i'tiqad hak dalam. Tapi kalau amalan pun orang panggil iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
dalam ayat Quran kan. Dalam surat cerita tentang peralihan kiblat. Dan tidaklah Allah Taala liyudhi'a imanakum, akan mensia-siakan iman kamu. Iman tu kena pada apa? Solat. Solat yang telah dilakukan sebelum beralih kiblat kepada Kaabah, adakah solat dulu tu tak ada pahala ataupun terbatal? Tak. Tuhan tidak akan mempersia-siakan. Orang turun ayat ni sebab apa? Sebab orang yang telah mati dahulu sebelum daripada peristiwa beralih kiblat, macam mana semayang mereka? Adakah semayang mereka ditolak? Maka Allah Ta'ala memberikan bahawa wa ma kana Allah, Tuhan tidak mempersiakan iman aku. Iman dengan makna solat. Jadi penggunaan iman di situ majaz. Apa tak? Itu nak khabarnya. Islam pula lawang. Dia hakikat pada amal, majaz pada i'tiqad. Wa madhhabu ahli al-haqqi anna al-iman wal Islam wahidun syar'an. Mazhab ahli haq, iman dan Islam satu pada syarak. Satu pada apa? Makna masodaknya satulah. Dia hakikat beza, hakikat pengertian tu beza, tapi pada diri dia itu benda yang boleh kata sekali, yang bersatu. Fakullu mu'minin muslimu. Makna pada tahakkuk fil kharij tu, tahakkuk fil kharij, orang mukmin dan orang muslim satu. Bila kata dia mukmin, dia muslim. Bukan pada diri hakikat haddul iman wa haddul Islam, bukan. Nampak itu Jadi fakullu mu'minin muslimun. Setiap orang mukmin pasti dia muslim. Wa alaihi muhaqqiqun. Di atas pandangan inilah pandangan ulama muhaqqiqun liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Apa dia? Ayat tu sebelum tu apa ni? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kisah apa ni? Nabi Lut kan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Dalam surah Zariyat, kami keluarkan, itulah kisah Nabi Lut. Surah Zariyat. Kami keluarkan daripada itu man kana fiha minal, tu ayat tu. Walutan. Tak. Ayat awal ayat dia apa? Tu dah. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Nabi apa? Atas sebelum tu sikit. Ke Nabi Nuh? Nuhan. Nabi Lut tak? Mana tak jumpa? Tak beri. Wa fi Musa arsalnahu ila, sebelum tu kisah apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Az-Zariyat itulah, ayat yang ke-36. Fa akhrajna man musawwamatan inda rabbika linursila hijaratan min tin. Kata Nabi Lut lah, kawan Nabi Lut. Allah Ta'ala turunkan batu daripada langit, musawwamatan inda rabbika, yang telah dinamakan, telah ditanda. Setiap orang tu batu tu kena, hak batu tu tanda tu kena ke orang tu. Musawwamatan inda rabbika lil muslim. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan orang yang dalam kampung Sodom itu di kalangan orang mukmin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Orang mukmin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kami tidak dapati dalam kampung Sodom tu satu rumah pun di kalangan orang muslim. Tak di mukmin, kemudian muslim. Menunjukkan bahawa yang mukmin itulah muslim, yang muslim itu ialah mukmin.
Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin. Mana? Keluarga Nabi Lut seorang je. Buang seorang isteri dia. Nampak? Jadi di situ ini menandakan bahawa fakullu mu'minin muslimun. Walam yakun fiha ghaira baitin wahidin, dan tidak ada dalam kampung Sodom itu kecuali satu rumah saja bittifaq, iaitu keluarga Nabi Lut saja. Fanzur dzalik, maka lihatlah kamu pada perbahasan tu. Ini juga panjang ni, jadi musannif seakan diringkaskanlah. Jadi sebahagian mengatakan bahawa, atau ni pandangan hakiki mengatakan bahawa al-Islam wal iman wal muslim wal mu'min idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Lafaz Islam dengan iman, Muslim dengan mukmin, kalau dia disekalikan, maka makna berbeza. Makna berbeza. Iman merujuk kepada orang yang ada keimanan pada hatinya. Islam merujuk kepada orang yang zahir patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat tu duduk sekali kan. Idza ijtama'a, lafaz muslim dengan mukmin bila duduk sekali, iftaraqa, maka muslim ada madlulnya, mukmin ada madlulnya. Madlul yang berbeza. Adapun jika berbeza, duduk pada ayat yang berbeza macam tadi, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, bila dah selesai ayat, fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin, maka di situ idzaftaraqa ijtama'a. Maksudnya apa? Orang mukminin itu juga muslimin, orang muslimin itu juga mukmin. Bila diasingkan, maka setiap satu tu memberi makna yang satu lagi. Tapi bila duduk sekali, maka masing-masing memberi makna yang bersendirian, yang berasingan. Okey. At-tasi'atu yang ke-9, al-imanu, iman huwa tasdiqur rasuli, membenarkan rasul fima ulima maji'uhu bi daruratan. Tadi ada dah kan, pada perkara yang diketahui datangnya nabi dengannya secara darurah, secara mudah, semua orang tahu. Wa tafsilan fima ulima tafsilan, dan secara terperinci pada perkara yang diketahui secara perinci. Ada perincian pula, contohnya sembahyang tu 5 waktu, bila, berapa rakaat. Wa ijmalan fima ulima ijmalan, dan secara ijmal, umum, pada perkara yang diketahui secara umum. Bilangan nabi secara umum berapa? Nabi-nabi yang Tuhan utuh secara umum, nabi kata ada bagi Allah nabi-nabi dan rasul-rasul, maka kita beriman secara umum. Wal iqraru bil lisan. Jadi iman itu ialah, hakikatnya ialah tasdik, benar hati. Tasdik ni amal qalbi. Wal iqraru bil lisan laisa min haqiqatil iman, dan ikrar dengan lisan, mengaku dengan lidah, bukan hakikat keimanan. Ni juga ni antara tu lah, Wahabi dan juga orang yang tak faham Asy'ariyah, dia tulis Asy'ariyah ni. Dia kata ni pandangan dia Murji'ah. Dia kata Asy'ariyah ni dalam masalah iman mengambil pandangan Murji'ah. Siapa yang kata itu? Pakar ilmu akidah. Pakar ilmu akidah, yang dikagumi. Awas, syirik di depan. Jadi pakar kat mana ni, sebuah kaul pun tak betul dah. Tuduh orang, tipu atas darat kering lagi. Pakar nipu dia. Tuduh atas, bukan tuduh sikit-sikit, tuduh ulama besar ni. Bukan tuduh ARG, Aswaja ke, Ahli Sunnah ke, Jabat Mufti, bukan. Tuduh ulama besar ni. Jadi berhatilah sikit kita nak tuduh orang tu. Ya? Samalah kalau kita nak kata ke Wahabi pun, kita kena hati-hati kot lah. Kita kena kaji dulu. Kita mengaji dulu. Lepas ni kita baca kitab Wahabi kot. Mana? Nak habis dah ni? Allahu Akbar. Kok boleh tarik tak? Okay, kita baca kitab Wahabi dengan pemikiran Wahabi atau Asy'ariyah. Allah. Al-iqraru bil lisan laisa min haqiqatil iman. Maka bila kita tahu hakikat iman itu tasdik, tasdik ini amal qalbi, maka ikrar dengan lisan itu bukan daripada hakikat iman lah. Bal turjumanun
Bahkan satu terjemahan litajriya alaihi ahkamul syar'i. Supaya diperlakukan ke atas orang tersebut hukum syarak. Supaya dapat dilakukan hukum syarak. Oh ni dia ni berimam boleh nikah dengan dia. Dia ni berimam nak melih lembu ni nak makan orang boleh makan. Kalau tidak kita nak tahu mana. Jadi untuk boleh diperlakukan hukum syarak. Mu'ah orang kata baca usul salasah. Usul salasah apa? Muhammad Abdul Wahab. Ke siapa usul salasah? Bembas. Ana tahu ana ada sanad dak tu. Wasiti ada sanad. Dia suka tu bersanad. Wasiti ada sanad. Karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab ada ke rasa? Litajriya alaihi ahkamu syar'i, supaya dapat diperlakukan hukum syarak. Wa alaihi al-muhaqqiqun, di atasnya ialah pandangan ulama muhaqqiqun. Kal qadhi, seperti qadhi Abu Bakar Baqillani wal ustaz Abu Ishaq al-Isfiraini dan imamun Imam Ar-Razi lah. Usul lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah wa Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Jadi atas pandangan ni bahawa iman itu tasdik pada hati. Okey. Kalau ada taklid penting-penting maklum taklid kat bawah tu yang penting-penting maklumlah. Hana tak bacalah ni. Wa qala katsirun min ashabina. Tengok. Ni baru kita kata kita buat tu sekadar kita sebut kata-kata ni tak boleh. Kalau nak bahas biar betul. Bawa pandangan. Kita tengok. Qala kathirun min ashabina. Berkata kebanyakan daripada ashab kita, ulama Asy'ariyah kata apa? Wa tasdiq dan ashabina ashabi Imam Malik Al-Malikiyah dan Malikiyah ni Asy'ariyah lah. Jadi Imam Syekh Zarruq, Ahmad Zarruq ni Al-Fasi ni dia ulama mazhab Maliki, dan ulama Maliki ni maklum bahawa akidahnya Asy'ariyah. Jadi kata kebanyakan daripada ulama mazhab Maliki wat tasdiq wal iqrar. Iman ni merujuk kepada tasdik dan juga iqrar. Tasdik hati dan iqrar lidah. Mereka meletakkan iqrar tu termasuk juga. Wa qala an-Najjariyah, berkata kumpulan Najjariyah huwal iqrar. Iman tu iqrar saja. Hati gua ni tak kira. Wa qala al-Karramiyah wal iqrarul mujarradu. Iqrar semata-mata. Wakila al-ma'rifatu billah. Ada mengatakan iman tu ialah makrifah dengan Tuhan. Wakila bihi ma'rifatu billah wa bima ja'at birrusuli. Bihir rusulu. Makrifah dengan Tuhan dan apa yang dibawa datang dengannya oleh Rasul. Wakila a'malul jawarih. Ada mengatakan amal jarihah. Amalan-amalan pun iman. Wahalil faraidu faqat. Kemudian khilaf pula. Adakah amal jawarih itu yang fardu saja? Awil faraidu wa ghairuha, ataupun fardu dan selainnya. Qaulan. Dua qaul pula. Tu banyak. Tu makna khilaf tu banyak pada keimanan. Jadi bila khilaf tu banyak, takkan kita nak tuduh orang yang kata iman itu tasdik saja nak jadi dia tu bukan ahli sunnah atau kufur dah. Kena perincian lagi lah. Wa qala salafuna, berkata salah. Ni salah. Al-iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janani wal amalu bil arkan. Ni yang masyhur ni. Ulama salah bila membicarakan iman, mereka kata iman itu ialah ikrar dengan lidah, tasdik dengan janan, dengan hati, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota. Wa alaihi, atas inilah pandangan Imam Malik wa Syafi'i wa ghairuhuma minal a'immah, dan selain daripada mereka dua pada para imam siwa Abi Hanifah wallahu a'lam. Jadi hakikatnya mana? Hakikatnya berlaku khilaf pada adakah isu masalah halil imanu basit am murakkab. Itu kata. Iman ni basit ke murakkab? Basit tu makna dia itu satu ke ataupun dia tersusun daripada beberapa hakikat. Jadi qaul muhaqqiqin yang melihat kepada hakikat keimanan tu mengata iman tu basit, iaitu kembali kepada tasdik bil qalbi sahaja. Yang lain itu
dia bukan hakikat iman, tapi dia menjadi syarat. Kalau syahadah, syartun li ijra'i ahkamit taklifiyah ataupun ahkamid dunyawiyah. Syahadah itu syarat untuk diperlakukan hukum dunia. Jadi itulah. Amal kebanyakan tidak memasukkan amal. Dah, salafus soleh, kalam salaf ni masih ijmal. Kerana mereka pada zaman itu kita panggil penghalusan dan pemerincian pada perbahasan ilmu tidak dibuat sebagaimana perbahasan selepas daripada itu. Jadi bila kata iman ni berkait dengan amalan ikrar dengan lidah syahadah. Lepas tu amalan hati kita mengaku dan amalan anggota. Boleh terima tak? Boleh terima. Sebab jawapan ataupun ibarat itu masih padanya ijmal. Tetapi apabila adanya golongan bid'ah, ahli bid'ah yang cuba nak datangkan syubhah tentang keimanan, hakikat keimanan, maka ulama kita memerincikan lagi pada kalam salah ini. Jadi kalam ulama mutaakhiri yang mengatakan iman itu hakikatnya ialah tasdik bil qalbi tidak bertentangan pun dengan ini sebenarnya. Bahkan kalau kita tanya salafus soleh, okey, mereka kata al-amalu bil arkan dikira sebagai iman. Adakah dia itu aslul iman? Sehingga orang tak beramal kita tak kira tak beriman. Tak ada tu khawarij yang kata gitu. Ataupun sebahagian ulama yang mengatakan orang tinggal sembahyang tu kafir. Tu tak apalah. Tak. Maknanya kalau kita perincikan lagi, lihat kepada kalam-kalam salah. Kalau mereka kata al-amal bil akal tu hakikat iman, maknanya orang tak beramal, tak beriman. Kita nampak kalam salah tidak bawa pada situ. Sebab itu al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan, kalam ini molek betul, tak salah. Dan kalam ini ada fihi ijmal, yang mana kalam mutaakhirin yang mengatakan al-iman haqiqatun fi tasdiqil qalbi, itu tidak menyalahi pun dengan ini. Kerana mereka yang mutaakhirin masih menganggap bahawa amalan itu ada kesan. Ikrar itu ada kesan sebagai syarat li ijra'i ahkami ad-dunyawiyah. Okey. Jadi kesimpulan gitulah. Fahallahu syartu faqila syartun tak? Apa tu? Wa fussiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi khulfu bitahqiqi. Syekh Ibrahim Laqani buat khulasah dah tu. Wa fussiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi khulfu bitahqiq. Ada khilaf pada syarat ke tidak menutur dengan kalimah syahadah. Faqila syartun kal amal, ada mengatakan syarat sebagaimana amalan. Waqila syatrun, ada mengatakan syatrun. Syartun dengan syatrun. Syartun, benda itu bukan daripada hakikat iman tapi syarat. Tak ada syarat, tak ada masyru'. Syatrun makna dia tu hakikat iman, makna juzuk pada iman. Iman tu bagi pada dua, qalbi dengan ikrar. Hak tadi ilmu tu hakikatnya qalbi saja, hak ni syarat. Tapi nak kena ada hak tu kena ada syarat dia kak. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam ashrahan bil amal. Jadi hakikat mutaakhirin yang mengatakan hakikat keimanan itu qalbi basit, iaitu tasdik bil qalbi, tidak bercanggah pun dengan kalam ulama salafus salih. Okey. Wallahu a'lam. Al-ashiratu, yang ke-10. Madhabu ahli al-haq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itulah ni. Berapa lagi apa surat ni? 10. 10 pendek-pendek je tak? Ke panjang? Ada? 25 lagi. Ada 25 ni 10 dah. 15 lagi dah lah tu, insya-Allah. InsyaAllah kita akan tamat lah. Kita akan khatam insyaAllah pada hari Isnin nanti di Masjid Putih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.